Oh, comel tu Gitu-gitu comel. Baru nampak putih. Sedang baru sama Ustaz. Kita background Ah. putih betul ada pokok sama. Comel cut. Kita live dah ni ya. Live dah. Okey, Kita dah subhanallah. baru live dah ni. Okey. Kontrol balik. Okey. Boleh. Okey. Sama Ustaz. Kita back. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diizinkan kita untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana pada malam ini kita akan membicarakan tajuknya Korbankan Cintamu. Ustaz memang orang hebat bercerita tentang cinta-cinta ni, insya-Allah. Apa Ustaz nak ulas malam ni tentang cinta-cinta ni ya? InsyaAllah orang bakal kita dimudah kita pada malam ni Al-Fadil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Al-Idrus, yang merupakan antara ulama-ulama jugalah, ilmuwan-ilmuwan yang mana terkenal juga seluruh Malaysia ni, alhamdulillah. Nanti insya-Allah Ustaz akan kupas beberapa persoalan yang kita akan berikan mungkin sampai pukul 12 malam insya-Allah. Selawat dan salam kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kasih sayangnya dan juga pengorbanannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, malam ini kita dipertemukan lagi, yang mana bukan kali pertama. Kalau dulu kita bersemuka di medan ilmu Seremban, alhamdulillah. Kalau ingat masa tu memang meriah, ramai orang, ramai peminat Ustaz, berjumpa bertentang mata, alhamdulillah, dan ramai yang merindui saat-saat itu. Mendengar daripada guru-guru, asatizah, semua dalam berdepan-depan. Sekarang ini insya-Allah kita doakan sama-sama saat itu akan kembali dan semua orang kembali ke majlis-majlis ilmu secara bersemuka dengan penceramah-penceramah insya-Allah. Jadi sebelum kita melanjutkan program kita pada malam ini, sama-sama kita membuka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sebelum kita meneruskan soal jawab bicara kita pada malam ini bersama dengan tetamu undangan kita Ustaz Said Muhammad Nur Hisham dan bukan juga saya jadi moderator ke malam ni. Sekejap Ustaz. Orang banyak ilmu kena banyak bercakap Ustaz. Kita nak belajar daripada Ustaz Teguh Fadli dengan Ustazah Asma. Kita nak belajar juga. Kami ni anak murid Ustaz ni. Itulah kami anak murid ni. Ustaz tu guru kami ya. Jangan kami tengok selalu YouTube Ustaz. Unboxing macam-macam kami tengok. Okey, insya-Allah saya anak-anak Muslim PKP. Betul. Sebelum Ustazah membuka bicara dia, izinkan semua sama-sama kita berkongsi dan juga share dengan kawan-kawan, teman-teman agar semua boleh manfaat pada malam ini. Kalau di IG sekarang kita ada Nolela, kita ada Puan Nurain, kita ada Alun Zul, dan kita ada di FB pula kita ada Sumayyah Salmi, kita ada Zeti Dahria, kita ada Ahmad Sirfan, ni follower yang setia ni. Kita ada Wan Romazi, kita ada Naruto pun ada. Kita ada Naruto pun ada. Dari mana? Ustaz Teguh Fadli tanya dia orang menonton dari mana. Tulis sikit kat komen. Daripada mana ni? Okay. Nanti boleh berkongsi dengan kita semua dari mana yang mengikuti siaran kita pada malam ini. Kita ada Elzara, kita ada Nuridah Said, kita
dan insyaAllah kita sama-sama berkongsi dan juga memanfaatkan dengan kawan-kawan dan juga kenalan insyaAllah. Jadi saya serahkan kepada Ustazah sikit untuk berkongsi latar belakang Ustaz, yang mana ramai tak kenal lagi ni Ustaz ni. Jadi insyaAllah ni bisa dengan Ustazah. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana, ya Allah permudahkanlah urusan kami. Urusan dunia, urusan di alam barzah, urusan di mahsyar, segala urusan. Subhanallah, mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan untuk kita, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Subhanallah. Wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, subhanallah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang dihormati, yang dimuliakan Encik Suami, Encik Tengku Fazli binti Yahya selaku panel. Saya moderator ya, saya moderator malam ni. Kita panel dua-dua lelaki. InsyaAllah saya nekat malam ni Ustaz, saya nekat sungguh ni. Saya akan jadi moderator. Kita dengar je Ustazah. Jadi moderator. Kita tengok ya, boleh percaya tak? Kita pakat nekat belaka je moderator. Pakat nekat jadi moderator belaka. Saya dah berniat ni, mudah-mudahan niat ni tercapai lah. Jadi kena sokong lah bila orang niat kan. Takkan nak berjaya lagi? Takkan ni belum berjaya kalau niat nak jadi moderator. Jadi ahli panel pertama kita iaitu Encik Tengku Fazli binti Yahya. Biodata dia saya tak berapa ingat lah, saya tak berapa kenal. Ahli panel pertama ni saya tak berapa kenal lagi. Saya nanti kita akan berkenalan Encik ya. Okey, dah hilang kata tu. Tua ni. Dah tua. Namun kita ada bersama kita tetamu yang sangat istimewa. Seorang pendakwah bebas, pendakwah yang terkenal, penceramah, murabbi ummah, juga guru kami, subhanallah, yang telah lama Ustaz Ustaz Syekh Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang Al-Idrus telah lama di antara saf-saf terawal yang disebut sebagai penceramah ataupun pendakwah selebriti. Ayat selebriti tu kita bukanlah macam suka sangat ataupun menjadi satu kebanggaan, tidak, tapi itulah ayat orang sebutnya kalau masuk TV kan, keluar radio apa, itu disebut sebagai pendakwah selebriti. Subhanallah, istilah tu adalah positif, adalah yang bagi pandangan yang negatif dipandang negatif, tapi apapun seorang pendakwah yang dikenali, subhanallah, bukan sekadar di Malaysia, di seluruh dunia. Masya Allah, mudah-mudahan dikenali juga oleh penduduk langit. Subhanallah, itulah yang paling utama kan. Kita takut kita ni dikenali di dunia tapi penduduk langit, malaikat pun tak kenal kita. Allahu akbar, na'udzubillah. Bimbang Allah pun tak pandang. Na'udzubillah min zalik. Jadi insya-Allah malam ini Ustaz Syekh Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang Al-Idrus Ganu, dan malam ni Ganu kita lah belakang. Okey, saya Ganu, Ustaz Syekh pun Ganu, Encik orang Republic of Besut. Besut duduk mana? Saya orang Shah Alan. Shah Alan. Oh, saya Shah orang Alan. Shah Alan. Dengar tak Ustaz Syekh jawab, saya orang Shah Alan. Dia kalau orang Ganu bila dah agak dia jadi lagu. Bila dah agak macam dia takut terlebih G tu. Orang jadi tak cukup. Biasa orang. Dah lah ada G betul dia orang. Orang Shah Alan. Gitu. Jadi dia buang terus, bimbang takut orang Cam. Bimbang takut orang Cam je orang Ganu. Saya orang Shah Alan. Macam tu. Subhanallah. Kita bimbang orang Chan. Kita bimbang nanti orang Chan. Oh, bimbang orang Chan. Bimbang orang Chan. Masya Allah. Memang Ustaz Syekh dikenali sebagai pendakwah yang sangat pandai membuat jenaka yang
selamba. Yang lembut, soft je kan. Idea yang sangat banyak, alhamdulillah. Subhanallah. Okey. Antara latar belakang Ustaz kita ni, Ustaz isi pertama nama siapa ya? Isi pertama Ustaz? Yang pertama nama Sharifah Fatimah binti Syed Umar. Dr. Sharifah Fatimah, subhanallah. Itu isi pertama. Isi kedua? Itu nanti saya bincang dengan Ustaz Tengku Fadli lah, dua orang. Okey. Ada perbincangan dengan encik suami saya ya. Okey, subhanallah. Tak ada Ustazah. Kita seorang tu je Ustazah. Saya ni jenis mazhab nakuk. Saya mazhab nakuk Ustazah. Masya Allah. Cepat dah hingga aku kalah. Ingatkan boleh tahan berapa minit. Rupanya tak sampai seminit tu. Surrender tu. Mungkin sebab dia menonton malam ni. Sebab isi menonton. Isi ada tengok. Jadi kameraman ke? Sebab isteri saya ni dia peminat Ustazah Hasma. Jadi dia menonton malam ni. Jadi saya berjurus. Malam ni saya berjurus lah. Saya berjurus. Okey, faham ya. Berjurus tu bukan jurus silat ke apa. Berjurus tu maksudnya dia jadi berakhlak mulia. Gitu. Tapi sebenarnya nakuk. Sebenarnya nakuk. Subhanallah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, Dr. Sharifah pun. Ya. Kita takut bila baca hadis Nabi Muhammad, kalau tak mampu adil, susah kita di hari akhirat nanti, jalan sengit. Tu kita takut tu, bukan takut ke bini. Betul, kita takut dengan peringatan Rasulullah. Buat masa kita ni lah. Buat masa, ada lagi buat masa ni, Masya Allah. Ya, kita takut. Ada orang kata takut dengar orang sepakan tu. Itulah. Apa ni ya? Suara. Sahabat kita Hafiz Hiu pun ada malam ni, Masya Allah. Jangan bunyi suara tu. TTB, yang takut. Berjurus. Okey, tak apa. Biasanya salah tekan kat bawah tu. Ustazah pergi kat ditulis cam, mic kat bawah. Salah tekan kat bawah tu. Open camera. Sahabat-sahabat yang sedang menonton, boleh dengar tak suara, boleh tengok gambar saya dan gambar Ustazah tak sekarang? Tolong tulis di ruangan komen jap. Alhamdulillah. Sementara jadi tinggal saya seorang dah pula. Jadi kepada yang berada bersama kita, boleh teruskan share, boleh tag rakan-rakan kita. Sementara di pihak Ustazah nak adjust sikit. Nak adjust adalah mungkin. Ada juga penonton dari Singapura yang bersama dengan kita. Masya Allah. Boleh tak? Saya pun baru nampak. Betul Hafiz Hiu kata. Ustazah tengah bagi warning. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat yang sedang menonton, alhamdulillah, boleh teruskan share dan tag rakan-rakan kita. Sementara kita dah ada bersama kita sekarang, alhamdulillah. Jauh saya dah. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Sikit lagi. Okey, Ustaz Syed Nur Hisham kita ni bermula pada Syed, bukan Syed. Syed. Okey, sebutannya Syed. Sin ya dal, Syed. Okey, Syed. Sebutannya bukan Syed. Sin ya dal, Syed. Okey. Ustaz Syed,
Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham kita, pendidikan sekolah kebahasaan Palu, Kota Terengganu, lepas tu sekolah menengah Syekh Abdul Malik. Kalau sebut sekolah Syekh Abdul Malik ni sekolah budak-budak bijak lah. Sekolah budak-budak pandai. Lepas tu ke Kuza, sama dengan saya, senior ni, Ustaz ni senior. Lepas tu Universiti Sains dan Teknologi di Yaman. Oh, Masya Allah, hebat ni. Ustazah jumpa mana tu? Cari mana tu? Jumpa cari. Apa salah ke Ustaz? Betul kan? Betul. Tapi Ustazah jumpa cari dah. Ada dalam ni Ustaz, ada dalam kitab-kitab muktabar. Allah Akbar. Dia dah tak terguru ni masuk. Ya. Umur Al-Fadhil Ustaz kita ni sekarang dalam 55 tahun. Oh, enggak. Betul. Tapi nampak awet muda macam 25. Jadi kalau 55 senior, kalau junior 54. Hak junior. Junior. Betul lah, beza setahun je biasa junior. Bijak. Ustaz umur berapa ya Ustaz? Dah jumpa dalam kitab ni tak ada? Kita cuba minta sahabat-sahabat kita yang sedang menonton sekarang teka. Berapa umur Ustaz Syed? Ustaz Syed. Biar dia orang teka berapa? dulu. Lepas tu kalau betul Ustaz nak beri hadiah. Biar dia orang teka dulu, kita tengok siapa betul malam ni. Okey, masing-masing boleh teka ya Ustaz umur Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham berapa? Tengok Furqan tu, bagus tu Furqan. Furqan ni memang 25. dia boleh membezakan antara yang hak dan batil. Furqan. Masya Allah. Mungkin Furqan tak pakai spek, tinggal spek ke malam ni? Allah Akbar. Tengok Faziana rasa lebih tepat 50, ada yang sebut 50. Ya Allah. 55 tengok tu. Tuan Ahmad Mursyid pun mungkin takkan spek juga ni 25 tahun. Mursyid ni murah rezeki. Mursyid ni murah rezeki. Mursyid. Puan Aini Zakaria Ustaz lahir tahun, kalau betul nak hadiah 45 tahun. Tengok Ustaz, ada orang tutup hadiah. Ada yang kata 27. Memang 48, 52, 50. Okey, penuntut ilmu 70. kata muda lagi. Nanti kita akan buat nampak muka Ustaz Nur Hisham. Sebab dia kita buat angki juga. Jadi Ustaz, kita dah dapat banyak dah tu teka-teki jawapan. Jadi yang tepatnya umur berapa Ustaz? Nantilah, dia tak boleh bagi tahu awal Ustazah. Tak suspend lah. Okey. Jadi Ustaz, anak 4 orang betul? Alhamdulillah. Hak sulung tingkatan 3, tingkatan 2, 8 tahun, 5 tahun. Okey, ada wak kecil. Wak sama Ustaz Guru ramai tu dah. Masya Allah. Okey, tak apa. Nanti kita tahu. Subhanallah, muslimin-muslimat dimana Allah sekalian. Tajuk kita malam ini iaitu korbankan cintamu. Korbankan cintamu. Subhanallah. Ada orang salah faham tajuk ni. Dia kata, saya tengok ada komen nakal-nakal lah. Dia kata, korbankan cintamu, isteri kena korbankan cinta untuk suami. Dia ada maksud lain. Gitu. Subhanallah. Lepas tu suami pun dia tuntutlah korbankan cinta dia tu untuk isteri. Sama-sama berkorban. Faham tak? Encik faham tak maksud saya? Kalau saya sebut directnya, saya tengok ada komen-komen nakal, isteri kena korbankan cinta supaya suami boleh kahwin lain. Lepas tu kalau gitu suami pun korbankanlah cinta dia yang baru tu untuk isteri. Jadi sama-sama lah berkorban. Bijak tak cara jawapan? Dengar tu Ustaz Komodi. Dengar molek tu. Jangan salah cakap. Jangan salah faham. Namun di sini perbicaraan kita adalah korbankan cintamu. Masya Allah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Dalam hati kita ni memang Allah jadikan kecintaan. Dan dalam Al-Quran pun Allah sebut dijadikan kepada kamu kecintaan kepada dunia, kepada wanita, kepada harta benda, kepada anak pinak. Banyak lagi lah cinta ni, subhanallah. Maksudnya kita cenderung, kita berkeinginan menjadi satu impian dan sebagainya.
Subhanallah. Namun dalam kedudukan ataupun prioriti cinta, yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Untuk menggapai cinta kepada Allah, kita perlu melalui proses mengorbankan cinta-cinta selain daripada Allah. Subhanallah. Antaranya kita korbankan cinta kita terhadap harta, kita sedekah sebahagian harta. Kalau ikut saya, simpanlah belaka, kumpul-kumpul untuk kita saja. Tapi kerana kita tahu antara bukti cinta kita kepada Allah, kita korbankan di jalan Allah, maka kita akan dapat lebih daripada apa yang kita korbankan. Bila kita mencintai suami kerana Allah, bukan korbankan suami, bukan sembelih suami, bukan korbankan suami. Bahaya. Okey, tarik balik ayat. Tapi membawa maksud dalam mencintai suami, mentaati suami selagi mana dalam redha Allah. Kalau suami perintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah, Allah lebih utama. Dan jika datanglah ujian daripada suami, tidaklah hilang hilang pertimbangan, tidaklah hilang pergantungan ataupun terus hidup derita kau diuji daripada suami, kerana suami adalah pinjaman untuk menguji sejauh mana cinta kita kepada Allah. Subhanallah. Tak tahulah tu faham ke tak, macam pelik ya. Kalau cinta kepada anak, Allah pernah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim kita tahu diberi gelaran Khalilullah, itu disebut di dalam Al-Quran. Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Kan Nabi Ibrahim sebagai Khalil, iaitu bermaksud kekasih Allah, kecintaan Allah. Subhanallah. Lalu bila melihat Nabi Ibrahim dengan ayahnya, Nabi Ibrahim sangat sayang ayah dia, Allah uji, subhanallah, daripada ayah yang dicintai tetapi menjadi musuh. Subhanallah. Sehingga kan bila Nabi Ibrahim meminta ampun bagi ayah, dan dalam hadis yang sahih yang sangat sedih, digambarkan di mahsyar kelak Nabi Ibrahim, ini hadis sahih, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon ampun kepada Allah untuk ayahnya. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, dalam kitab ni ada, nanti kita akan baca Nabi Ibrahim sehingga berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak memalukan aku di hari ini? Maksudnya Nabi Ibrahim menyatakan bahawasanya malu ya Allah kalau ayahku dicampakkan ke dalam neraka. Malu ya Allah, bukankah engkau telah berjanji bahawa engkau tidak akan menghinakan aku pada hari ini ya Allah. Lalu Nabi Ibrahim meminta supaya Allah mengampunkan ayahnya. Lalu ketika itu Allah mengubah ayah Nabi Ibrahim menjadi seekor binatang, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya soalannya, wahai Ibrahim, itu bukan ayahmu, itu bukan ayahmu. Masya Allah. Dan jika dicampakkan tu dalam rupa binatang, ahli neraka tak kenal pun itu ayah Nabi Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim tak perlu malu. Sebagaimana janji Allah tidak akan menghina dan memalukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kita akan bacakan hadis yang sahih tersebut. Nabi Ibrahim diuji cinta kepada ayah, lalu Allah menguji, maksudnya manakah kecintaan yang lebih besar. Dan akhirnya Nabi Ibrahim dalam hayatnya juga taat kepada Allah dan teguran Allah apabila dia tetap dalam situasi meminta ampun bagi ayah dia. Kemudian bila nikah, mencintai isteri, Allah uji supaya tinggalkan isteri yang dicintai di padang pasir, kan Siti Hajar. Anak juga dicintai, Allah perintah, Allah uji selalu cinta Nabi Ibrahim. Diuji, kemudian Nabi Ibrahim sentiasa lulus dalam ujian, tetap membuktikan bahawa kecintaannya kepada Allah melebihi segala cintanya kepada ayah, melebihi cintanya kepada isteri, melebihi cintanya kepada anak, dan melebihi cintanya kepada semuanya, subhanallah, harta benda dan sebagainya. Kita tidak diperintahkan Allah sampai peringkat para Nabi, contoh Nabi Ibrahim, korbankan yang betul-betul ni, korbankan, tinggalkan betul-betul. Subhanallah. Jadi apa yang kita boleh belajar ibrah daripada para Nabi, terutamanya yang malam ni mungkin kita nak kupas berkenaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memang tak sembelih anak, tapi dia sembelih cintanya kepada anak sebagai bukti cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itulah sikit mukadimah daripada saya. Jadi pergi kepada Encik Tengku Fazil. Okay. Boleh berhenti ke tak? Alhamdulillah. Saya pun takut mungkin janji. Susah Ustazah nak berhenti dalam masa 10 minit ni Ustaz. Jadi Alhamdulillah.
kupasan awal yang sungguh menarik berkaitan dengan korban. Sebelum kita pergi kepada Ustaz yang untuk kita tanyakan Ustaz bagaimana ataupun permulaannya apakah contoh-contoh cinta dunia kita Ustaz, dan bagaimana kita nak merawat cinta kita terhadap dunia ni, dan mungkin Ustaz boleh kongsikan nanti. Jadi sebelum saya serahkan, mungkin saya sentuh sikit berkaitan dengan betapa syukurnya Nabi Ibrahim apabila Allah menganugerahkan Ismail dan Ishak ketika usia yang lanjut, sehingga Allah catatkan dalam surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahilladzi ala kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Maksudnya alhamdulillah, syukurnya Nabi Ibrahim bila Allah menganugerahkan dua orang anak, Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Lalu syukur sangat sayang ketika itulah Nabi Ibrahim diuji sayangnya kepada anak, lalu diuji dengan cerita yang panjang lah, sembelih, tinggalkan dan sebagainya, sama ada menyintai Allah melebihi kecintaannya kepada anaknya. Jadi insya-Allah mungkin saya serahkan kepada Ustaz untuk kupas bagaimana, apakah cinta, betul-betul cinta dunia ini, dan bagaimana kita nak merawat cinta kita kepada dunia ini dalam kehidupan kita untuk menuju kepada Allah, cinta Allah yang sebenar. InsyaAllah kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali terima kasih kepada Ustaz Tengku Fadli yang dihormati, dan juga kepada Ustazah Asma dan tim. Terima kasihlah jemput kita untuk tumpang untuk ilmu sama-sama pada malam ni, alhamdulillah. Dan juga kepada sahabat-sahabat yang menonton. Sahabat-sahabat yang menonton, ada kipas ke kat tempat Ustaz ah? Kat tempat Ustazah Asma ada kipas ke? Sahabat-sahabat yang okey, buat gitu. Okey, comel. Okey. Okey, mute. Jadi alhamdulillah, saya ucap terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menonton. Saya tengok tadi dari, subhanallah, dari Brunei ada, dari Singapura ada, dari Malaysia, banyak negeri tadi, dari seluruh negara, dari Amerika pun ada tadi tu, subhanallah. Moga-moga perkongsian kita pada malam ini ada manfaatnya insya-Allah. Yang pertama, persoalan berkait dengan kecintaan pada dunia. Kita jadikan asas perbincangan kita pada malam ini surah At-Taubah ayat nombor 24. Oh, Hafiz Hiu dari China. Ada juga dari China. Asas perbincangan kita pada malam ini surah At-Taubah ayat nombor 24. Siapa boleh tolong pin, siapa boleh tolong share di ruangan komen ayat Quran sekali dengan terjemahan. Surah At-Taubah ayat nombor 24. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ." Ada 8 perkara kecintaan. Terima kasih. Tolong pin komen Hafiz Hiu tu. Ayat Quran, terjemahan ayat surah Taubah ayat 24. Terima kasih Tuan Hafiz Hiu. Tolong pin terjemahan Quran. Ya. Tak apalah. Tak nampak muka saya pun, biar nampak ayat sekejap. Boleh admin tolong pin sekejap yang Hafiz Hiu share tu ayat Quran tadi. Tak apa, tak nampak muka saya pun tengok ayat tadi. Tak apalah. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya ibu bapa kamu, ayah-ayah kamu, satu, dia ada 8 perkara yang manusia ni
Kadang-kadang diuji cintanya pada 8 perkara ini mengatasi cintanya kepada Allah dan Rasul. Kita kena perhatikan betul-betul 8 perkara ini. Yang pertama, mak ayah. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, adik-beradik. Yang keempat, pasangan, suami ataupun isteri. Yang kelima, harta benda yang kamu kumpul. Yang keenam, bisnes yang kamu bimbangkan, drop sale-nya. Takhshawna kasadaha. Maknanya yang kamu bimbang kerugian, drop sale lah. Wa masakinu tardawnaha. Dan tempat tinggal yang kamu sayangi itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kamu sayang daripada Allah dan Rasul. Wa jihadin fi sabilih, dan jihad pada jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah datangkan dengan kemurkaannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak beri petunjuk kepada golongan yang fasik. Subhanallah. Tajuk kita pada malam ini, korbankan cintamu. Jadi dalam Quran dah guide kita. Ini antara perkara-perkara yang dicintai oleh manusia. Dalam bentuk keluarga, mak ayah, pasangan, sama ada isteri ataupun suami, dan juga anak-anak. Ini dalam bab keluarga. Dalam bab fizikal, harta benda, bisnes, rumah dia, kediaman yang dia kasihi itu, ada kalanya perkara-perkara ini yang manusia kasih padanya lebih pada Allah. How? Macam mana kita nak tahu? Kita kasih pada perkara-perkara ini lebih ataupun kasih pada Allah lebih? Kita nak ukurnya apabila kepentingan pada 8 perkara ini bertembung dengan perintah Allah dan Rasul. Bila bertembung, kita utamakan yang mana? Itulah bukti kasih kita kepada yang mana lebih. Contoh, rumah. Kita sayang pada rumah. Kita nak pada rumah. Nak sangat beli rumah ni. Lama dah idam-idamkan. Dapatlah corner lot. Dapat harga yang bagus pula. Dapat. Okey. Sayang dah nak ni. Tapi nak dapatkannya kena buat loan. Yang ada hanya loan terlibat dengan riba. Masa tu kita utamakan yang mana? Rumah tadi ke? Ataupun tak apalah asal aku beli rumah ni. Riba pun riba, nak buat macam mana? Dia tak boleh kan, Allah larang. Biarlah, yang penting aku nak rumah ni. Di sini dia telah terbukti bahawa kasih dia kepada dunia, kepada rumah tadi mengatasi kasih dia pada Allah. Tapi korbankan cintamu. Walaupun dia nak sangat rumah ni, teringin sangat, loan dulu dah tapi riba. Tapi oleh kerana dia tahu Allah murka, dia telah korbankan cinta pada rumah tadi, dia utamakan Allah. Tak jadi beli. Cari rumah lain lah. Dia cari loan lain lah. Loan lain, rumah lain boleh tapi kena loan rendah sikit lah baru lepas yang tak ada riba. Ini dia telah buktikan. Ataupun dia seorang yang terlibat dengan bisnes. Macam mana dia nak buktikan? Dia sayang pada bisnes, tetapi sayang kepada Allah mengatasi sayangnya pada bisnes dia. Okey? Mungkin dalam suasana sekarang, dalam suasana wabak sekarang, sale drop, bisnes dia tercabar sekarang, banyak dugaan. Dia adalah kaedah-kaedah bisnes, ada orang create kaedah-kaedah bisnes, testimoni tipu. Yang penting sale jalan. Kita buat testimoni bohong. Jom. Di sini dia utamakan bisnes ataupun dia utamakan Allah. Kalau dia utamakan bisnes, tak kisahlah, tipu sikit pun, yang penting sale jalan. Dia telah korbankan cinta dia kepada Allah. Halal haram Allah, dia utamakan bisnes dia lagi. Boleh jelas tak saya cakap ni? Suara saya jelas tak? Saya bimbang takut saya orang tak faham je ataupun orang tak dengar. Boleh dengar ke suara saya? Cakap seorang. Okey, jadi begitulah 8 perkara yang disebut di dalam surah
At-Taubah ayat nombor 24 ini. Surya kasih kata jelas tu, terima kasih yang respon. Ada kalanya kita kasih pada pasangan kita, pada suami, kita kasih kepada isteri. Bagaimana juga kasih kita dengan Allah. Habis Ustaz, kita nak cek macam mana Ustaz? Bila bertembung sayangnya kita pada suami, tiba-tiba suami tengok euro, suami tak sembahyang subuh. Macam mana? Okey, kalau ada yang hadapi suasana macam ni, macam mana kita nak buktikan sayang kita pada suami kita? Sayang abang, I love you abang, sayang sangat kat suami dia. Tapi suami dia minat bola, dia tahu suami dia sayang, tak apalah abang, abang tengoklah bola Euro, abang nak tengok. Oleh kerana suami dia tengok bola pukul 2 ke 3 pagi, dah lah pasukan yang dia sokong kalah pula. Subuh tak semayang. Macam mana sayang? Satu kepada ditanya, Ustaz sokong pasukan mana? Kita sokong Terengganu lah. We bleed black and white. Jadi sayangnya pada suami, Allah siap untuk lelaki aku tengok bola malam, biarlah dia tidur, tak kejut sembahyang subuh. Di sini cintanya bukan kerana Allah. Kalau dia nak bina cinta dan kasih sayang kerana Allah, tak apalah abang, dah abang minat bola, abang tengoklah bola. Subuh esok saya kejut, abang bangun sembahyang sekejap, lepas tu abang tidurlah balik. Itu tanda kita sayang. Okey, sahabat-sahabat, ini kesimpulan pada pusingan pertama malam ni. Bagaimana kita nak mengukur cinta kita kepada Allah dan Rasul, nak banding dengan cinta kita pada 8 perkara tadi. Mak ayah, pasangan, anak-anak, harta, bisnes, rumah. Apabila bertembung kepentingan dua ni, sayang sangat ke anak, sayang juga kepada Allah. Kita nak cakap bab Nabi Ibrahim sembelih anak, Allah, itu level yang tinggi sangat. Bagaimana ni musim belajar dari rumah belaka sekarang, sayang pada anak, make sure masuk kelas, make sure attendance, make sure homework hantar. Bagaimana dengan solat anak-anak kita? Solat anak-anak kita macam mana? Kalau kita sayang pada anak-anak, sayang pada Allah, dan sayang pada anak-anak tadi dibina dengan sayang kepada Allah, kita akan bersungguh jaga solat dia. Kita selalu pantau, selain waktu kelas dengan gadget-gadget, main apa, tengok apa, tarik apa, sembang apa, kita akan pantau. Bahkan kalau adalah mungkin nak bagi masa Ustaz, nak bagi juga masa untuk dia release, dia nak main game sikit-sikit, tak apalah, bagilah. Sayang dia pada anak kalau kerana Allah, dia tengok anak dia main game apa. Gocoh-gocoh jangan main lah. Gocoh. You know gocoh? Gocoh. Gocoh ni benda, Ustazah Asma, gocoh ni maknanya bergocoh. Jadi sayang ni pada anak, main lah game gocoh ni. Main Super Mario dah lah. Dia pantau sekiranya kasih tadi dibina kerana Allah betul-betul. Dibina kerana Allah. Jadi betul Furqan. Gocoh itu maknanya gomo. Bergocoh means bergomo. Dia tak bagi anak-anak dia main game hak gitu. Sebab dia kata ini akan memberi kesan. Tu ada Nasyikin kata bergaduh. Hafiz kata berlawan, bertumbuk, bergaduh. Gocoh. Wrestling. Dia pantau. Ini kalau kita kasih tadi kerana Allah. Maka dalam bab korbankan cintamu pada perkara-perkara duniawi, bukan makna kita tolak harta. Bukan makna kita tolak pada nikmat-nikmat dunia, tidak. Kita menolak, kita korbankan kecintaan yang mengatasi cinta pada Allah tadi. Orang ada harta banyak, Alhamdulillah, dia boleh bersedekah. Kita tengok, Alhamdulillah Ustazah Asma dan tim NGO-nya, benda nama Sahabat Care ke apa, NGO Ustazah, Ustaz Teguh Fadli, Ustaz Hazmi bergerak, Alhamdulillah, pergi hantar bantuan pada orang susah, Alhamdulillah. Lama dah Ustazah bergerak, tak ada akad bendera pun Ustazah bergerak, tolong orang banyak dah, tolong.
Siapa yang menyumbang? Orang yang ada harta banyak. Bahkan orang yang ada harta sikit pun bantu juga. Ini di antara bagaimana cara untuk kita bersihkan hati kita kepada kecintaan pada dunia. Antara penawarnya ialah kita bersedekah. Sebab itulah disyariatkan ibadat zakat, disyariatkan ibadat korban, digalakkan bersedekah. Ini di antara cara kita merawat hati kita kepada kecintaan yang melampau kepada perkara-perkara dunia. Ini kita latih. Kita latih berkenaan dengan hati kita ini. Wallahu a'lam bissawab. On mic tu. Sebab tadi kita minta maaf kita pusing sebab kita ada di IG juga. Jadi orang IG tak nampak muka Ustaz, dia nak nampak muka Ustaz. So kita pusing kat IG. Ya Allah. Makasih. Kita say hi tadi. Say hi, orang IG ada lebih kurang 400 orang. Okey. Masya Allah, bagus Azah. Memanfaatkan semua platform. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah, terbaik kupasan Ustaz tadi. Antara bagaimana kita nak merawat hati kita, cinta sangat dunia ni adalah dengan cara bersedekah. Memberi apa yang kita ada, Ustaz. Betul, Ustaz. Bila kita beri tu maknanya kita melepaskan apa yang kita sayang lah. Dan kalau boleh kita beri apa yang kita sayang jugalah. Dalam makna dia. Dengar tu, hak paling kita sayang. Hak paling kita sayang lah, kita kena kongsi Ustazah. Yang paling kita sayang. Okey, kita sayang buah durian je. Kita bidah kat orang buah durian. Bagus. Okay. Jadi insya-Allah Ustazah akan memperkemaskan lagi apa yang Ustaz kongsikan tadi dari sudut pengorbanan. Bagaimana kita nak nilai pengorbanan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya pengorbanan kita meninggalkan perkara-perkara yang kita cinta dalam dunia ni, dan bagaimana kita boleh rasa yang pengorbanan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mungkin Ustazah boleh kongsikan berkaitan dengan ciri-ciri yang pengorbanan yang diterima oleh Allah. Silakan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah satu soalan yang sangat penting. Kita tahu Islam adalah agama pengorbanan. Subhanallah. Bila sebut cinta ni mesti ada peringkat. Pertama, orang yang bercinta ni dia rindu. Dia sebut-sebut orang yang dicintai. Kemudian dia akan lahir ketaatan. Orang yang mencintai dia akan taat kepada yang dicintainya. Contohnya macam Encik nama siapa? Fazli. Cik Fazli dengan saya bercinta. Contohlah ya, bercinta. Kan, bila time bercinta dulu, masa Encik jatuh cinta kepada saya, apa yang berlaku pada diri Encik? Masa Encik jatuh cinta. Encik pernah jatuh cinta tak? Oh, pernah sekali. Pernah sekali. Dengan siapa? Dengan isteri saya. Oh, isteri Encik. Okey. Ingat selalu tak? Oh, jadi selalu ingat? Ingat, betul. Selalu ingat kat saya lah. Betul lah tu. Subhanallah. Selain daripada ingat, apa yang berlaku? Rasa Ingat tu maksudnya rindu. rindu lah. Okey, lagi? Kemudian sebut-sebut. Sebut-sebut. Oh, sebut. Oh, bahaya ni. Orang zikir lain, jadi zikir nama saya. Sebelum tu pernah jatuh cinta tak? Sebelum tu pernah jatuh cinta. Sebelum tu tak pernah jatuh cinta tak? Tak bertemu lagi. Cinta pertama kan ni? Cinta pertama. Dan terakhir. Dan terakhir insya-Allah. Ya gedak tu. Itulah dia kata. Sebab ini sebelah jadi dia takut. Okey, lagi apa lagi? Masa ciri-ciri orang yang jatuh cinta ni macam mana? Ingat, sebut lagi? Dan dia rasa nak berkorban lah. Rasa nak buat apa yang pasangan dia suka lah. Oh, okey. Subhanallah. Rasa nak berkorban. Lepas tu bila pasangan macam contohnya lah, macam saya kata, tinggilah nak makan ni, jadi nak menunaikan keinginan. Betul kan? Lahir ketaatan. Betul.
Jadi bila orang yang dicintai itu kata bang tak payahlah keluar, taat je ya. Betul. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian, ciri-ciri orang yang bercinta memang macam tu. Ingat, rindu, kemudian sebut-sebut selalu, lahirnya ketaatan kepada yang dicintai. Macam kita sayang anak lah, anak kata, Umi nak makan Maggi, bolehlah malam ni Maggi, lama dah tak makan Maggi, contoh. Lepas tu sampai ketika yang lebih tinggi lagi, tanda-tanda orang yang betul-betul mencintai, ia akan sanggup berkorban untuk yang dicintai. Jadi soalan saya, wujud tak ciri-ciri tanda-tanda cinta ini dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah, dengan kisah cinta kita dengan Allah? Adakah berlaku antara hubungan kita dengan Rasulullah, rindu pada Rasulullah, sebut selalu Rasulullah iaitu selawat? Berlaku tak dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah, lahirnya ketaatan, taat, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, taat. Lepas tu berlaku tak dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah, kita melakukan pengorbanan, korban apa yang Nabi suruh korbankan, kan? Masa kita, wang ringgit kita, tenaga kita untuk agama ni, untuk sampaikan dakwah dan sebagainya. Kadang-kadang kita, kalau dia macam ni tau, dengan anak-anak, kalau bab tengok TV, memang senang nak sefahaman. Saya sekata elok dia tengok TV ramai-ramai. Ramai-ramai baring apa tengok TV. Bukan kata tak boleh, sekali-sekala ada hiburan. Tapi bila kita mula nak buat perkara yang bermanfaat yang Nabi suruh, wujudkan majlis ilmu. Masa tu macam-macam hal lah. Anak ni ngantuk, anak ni buat ini, anak ni subhanallah, Allahu Akbar. Jadi di situ kita boleh nilai sejauh mana kita mengorbankan masa kita. Kalau boleh kita nak relax-relax, sonok-sonok, makan-makan, enjoy je. Tapi kita korbankan masa waktu kita untuk menanam rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab lebih utama apa yang Rasul suka berbanding kita suka. Kita tahu Rasul suka kalau kita bawa anak-anak, keluarga kita sama-sama baca hadis, baca sirah. Walaupun yang anak suka adalah sama-sama lepok tengok movie. Kan budak-budak suka tengok anime, suka tengok tu tengok ni. Tapi kita ajar kepada anak-anak kita menanam rasa cinta kepada Rasulullah melalui mengorbankan masa. Mengorbankan apa yang anak-anak suka, walaupun benda ni dia rasa macam berat, tapi lama-lama dia akan rasa cinta. Jadi wujud tak kisah cinta, ciri-ciri tu antara cinta manusia tadi, ingat, sanggup korban taat tu, dalam kisah cinta kita dengan Allah. Kan, ingat Allah selalu, sebut Allah selalu, zikrullah, kemudian lahir ketaatan kepada Allah, kemudian kita sanggup berkorban. Apabila Allah menuntut sesuatu walaupun berat, tapi kita sanggup berkorban. Masya Allah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, ramai orang boleh ungkap. Cuba Encik ungkap cinta kepada saya, kata-kata cinta. Cuba ungkap. Saya sayang Allah, uhibuki, I love you. Buat ini. Oh, Masya Allah. Okay. Lagi-lagi kata-kata cinta, bukan sebut cinta. Kata-kata cinta. Kata apa ni? Semua tak keluar, dia pakai merah ni Ustaz. Saja je ni nak tag ni. Contoh ayat-ayat, mungkin ayat cinta. Tarik nafas panjang. Ustaz tengah balik tarik nafas lupa. Itulah. Tarik nafas lupa panjang. Macam dok biasa, kita dok biasa ucapan cinta ni. Sebenarnya yang saya nak maksudkan ialah boleh, kita memang mudah sebut I love you, buat I ni, I love you tu jannah, subhanallah. Tetapi kita kata saya sayang awak sampai syurga, sayang sampai mati. Tapi erti cinta yang sebenar seorang suami terhadap isteri adalah memelihara isteri dan anak-anaknya daripada api neraka Allah. Itu bukti cinta yang sebenar. Sebab hanya cinta yang begitu boleh sampai ke syurga. Cinta yang mana memelihara ku anfusakum ahlikum nara, pelihara isteri dan anak-anak daripada neraka Allah, itulah cinta sejati seorang suami. Subhanallah. Sama juga isteri lah, memelihara suami dan anak-anak daripada api neraka Allah. Maksudnya berkumpul di syurga. Dengan itu suami akan mengenepikan walaupun isteri suka. Isteri suka pakai baju-baju ni, yang minta maaf yang abang tak berkenan. Saya pakai baju ni ketat.
baju ni dah singkat. Ayam dulu memang macam tiang elektrik kurut, sekarang dah macam mesin basuh sikit. Macam tu kan, dah makin lebar dah. Jadi baju lama ni dah tak muat dah. Abang bagi duit-duit ni, belilah baju baik Ustazah Asma. Keping Ustaz selit sikit keping. Okey, maksudnya seorang suami ni sanggup menegur dan berusaha ikhtiar pujuk isteri ni supaya tukar hijrah pakaian menutup aurat. Walaupun mungkin isteri akan kecil hati, berjauh hati sikit. Contohnya. Samalah dengan anak-anak, subhanallah, maka itulah cinta yang sebenar. Apabila suami memastikan ahli keluarganya masuk syurga sekeluarga. Subhanallah. Jadi suami ni perbaiki diri jadi sekian-sekian. Sebab ramai suami yang memikirkan kebahagiaan, kesesaan hidup di dunia. Dia kerja kuat untuk selesa rumah sekian, untuk selesa kereta sekian, buat ni supaya bukti sayang dia, supaya apa yang isteri nak makan dia boleh tunaikan, apa anak makan boleh tunaikan. Tapi suami yang melihat jangka masa yang panjang, dia sentiasa konsisten, seimbang. Apa yang diberi untuk dunia, dia beri juga untuk akhirat. Sentiasa ajak keluarga solat jemaah, amalkan baca Quran, zikir. Dan selalu diingatkan diri dia dan ahli keluarganya, ayah nak bagi anak-anak selesa hidup di dunia, hidup dalam kubur, hidup di mahsyar. Sebab itu ayah bagi juga makan sedap tapi kena semayang awal waktu. Ayah bagi nak mainan ni ayah bagi. Tetapi di waktu yang sama kena baca Quran dengan molek. Maksudnya kita pesan. Biar mesti ada seimbang. Sebab ayah nak supaya anak-anak bukan selesa di dunia saja, seronok hidup dunia saja, tapi nak juga seronok hidup dalam kubur, seronok bila di mahsyar kelak. Dan paling seronok bila kita semua jumpa di syurga. Inilah vision yang paling jelas bagi seorang ibu ayah, suami dan isteri. Kalau betul sayangkan kerana Allah, berusaha selamat neraka, masuk ke syurga Allah. Okey, tapi saya kena jawab jugalah soalan cik suami dan saya kira ini adalah soalan terakhir dan pusingan terakhir saya. Lepas ni kita memang pergi ke ustaz goreng lah kan. Masak 3 rasa ke, masak steam ke apa, goreng comel tajuk kita malam ni kita serah pada ustaz sebab kita pun dah pukul 10 mak. Okey, ustaz tadi cik suami tanya apakah ciri-ciri pengorbanan kita diterima Allah? 2. Yang pertama, kita berkorban mesti ikhlas kerana Allah. Mesti ikhlas. Mesti jelas yang kita lakukan itu kerana mengharapkan redha Allah. Yang kedua, apa yang kita korbankan itu mengikut syariat lah. Berkorban benda yang terbaik. Kita tengok kisah Habil dan Qabil, Allah terima pengorbanan Habil, subhanallah. Kerana Habil berkorban dengan cara yang terbaik dengan seikhlas hati. Ada orang kata beri je lah apa pun asalkan ikhlas. Kan, kalau sedekah RM1 yang penting ikhlas. Buat apa kalau RM10 tak ikhlas? Sebenarnya tuan-puan sekalian, ayat tu nampak macam betul tapi kurang tepat. Sebab kalau kita sebut ikhlas, ikhlas ini kita beri yang terbaik. Bukan beri yang paling rendah. Subhanallah. Sebab itu yang terbaik dan juga yang kita beri kerana Allah itulah yang paling baik. Sebab itu Allah menerima sedekah Habil. Habil memilih antara yang terbaik daripada tenakannya dan memberi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita kan bila hal dunia kita semua nak terbaik hal dunia. Kalau buat rumah terbaik, nak dekor rumah dia terbaik. Nak kereta terbaik. Kalau alam-alam beli baju terbaik. Kan? Kalau masak mesti sedap. Bahagian dunia kita nak terbaik. Tapi kenapa bila bahagian akhirat kita tiba-tiba pilih yang bawah? Masya Allah. Kita pilih Cik Hafiz you tanya apakah itu ikhlas, macam mana nak menilai ikhlas. Allah berat soalan ni. Nanti soalan ni kita akan tujukan kepada Ustaz Syed. Ustaz Syed akan jawab. Ikhlas tu apa? Macam mana nak nilai keikhlasan? Sebab dalam bab berkorban ni Allah berfirman, sesungguhnya bukan binatang-binatang korban itu yang sampai kepada Allah. Tetapi ketakwaan kamu yang sampai kepada Allah. Maksudnya binatang korban tu Allah tak pandang. Kalau kamu korban 10 ekor lembu atas nama kamu seorang tapi kamu tak ikhlas, tak sampai dan tak ada nilai sedikit. Hati kamu ketika melakukan pengorbanan tu ya Allah lihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah memandang kepada hati kamu dan juga amalan kamu.
Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sebagai kesimpulan dan penutup daripada saya, Masya Allah, ibadah korban tak lama dah korban. Dan kalau kita tengok nama hari raya yang kita bakal sambut ni Aidul Adha. Aidul Adha, iaitu perayaan Adha tu bermaksud perayaan korban. Satu perayaan di dalam Islam sempena peristiwa besar iaitu pengorbanan Nabi Ibrahim AS mentaati perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Walaupun hujung ceritanya akhirnya Allah gantikan dengan kibas, kan Allah gantikan dengan binatang. Tetapi Nabi Ibrahim ketika melakukan sembelihan itu, nak melakukan sembelihan terhadap anaknya, Nabi Ibrahim memang dah nekat bulat untuk menyembelih. Walaupun akhirnya tidak berlaku, tetapi diterima, dicatat umpama Nabi Ibrahim telah menyembelih cintanya terhadap anaknya. Sebab ketika dah hampir nak sembelih, kedua-duanya tak ada fikir yang lain. Tak ada terlintas pada hati Nabi Ibrahim, kejap lagi Allah tukarlah perintah ni. Kejap lagi adalah sesuatu ni. Tidak ada memikirkan tu. Nabi Ismail pun sama. Tidaklah mengharap supaya Allah batalkan perintah. Nabi sanggup korban apa saja demi mentaati perintah Allah. Allahu Akbar. Jadi Aidul Adha maksud perayaan pengorbanan. Jadi sebab itu kita sangat dituntut untuk menyambut Aidul Adha ini beramai-ramai melakukan korban, melakukan pengorbanan. Sebahagian kecil daripada harta kita, subhanallah. Tuan-puan sekalian, kalau ikutkan, kalau kita buat pengorbanan, berapa? Kalau lembu di Malaysia, satu bahagian 700. Kalau nilai 700 tu bukanlah nilai yang banyak bagi orang yang berkemampuan. Bagi orang miskin mungkin besar. Tapi nak sebutnya 700 tu bukanlah banyak. Yang Allah tuntut kepada kita ni bukan banyak. Satu bahagian RM700 saja. Allah tak tuntut banyak. RM700 sahaja. Subhanallah. Dan kita akan menjadi sebahagian daripada peristiwa besar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Allahu Akbar. 700 tu akan habis. Bahagian lembu, potong-potong-potong, agih, lepas tu kita pemakan akan habis. Tetapi pengorbanan yang kita buat tetap kekal sampai akhirat. Binatang korban itu akan bangkit menjadi saksi di mahsyar kelak berdasarkan hadis Nabi SAW. Sebab itu orang yang memahami konsep korban, dia tahu kalau dia sedekah pada jiran RM10, jiran belilah makanan habis. Dia sedekahlah sekian, semuanya akan habis. Tetapi pengorbanan itu dicatat oleh Allah sebagaimana Allah mencatat pengorbanan Nabi Ibrahim AS di dalam Al-Quran untuk kita baca hari ini. Dan kisah-kisah pengorbanan kita Allah catat. Di mahsyar kelak akan dibentang oleh Allah. Saat kamu hidup, kamu pernah korbankan. Masa tu kamu nak makan sekian, kamu nampak orang miskin, kamu korbankan keinginan, kamu bagi makanan tu kepada orang. Saat hidup kamu, kamu telah melakukan pengorbanan sekian-sekian. Jadi tuan-puan sekalian, sempena hari raya Aidul Adha yang bakal tiba, dan kita raikan pengorbanan Nabi Ibrahim, tolong tuan-puan sekalian, jadilah kita sebagai yang melakukan korban. Jadi hari raya Aidul Adha itu juga adalah untuk kita, untuk meraihkan kita melakukan pengorbanan pada hari tersebut. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, tidak ada amalan yang lebih aku cintai, yang lebih Allah cintai apabila tibanya hari Aidul Adha, iaitu seseorang yang melakukan pengorbanan ataupun seseorang yang menyembelih binatang korban. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah bila datangnya Aidul Adha. Saya ni tiba-tiba rasa kelaparan. Suami tak bagi nafkah makan malam ni. Sebab tadi sebenarnya jam makan, jadi tiba-tiba rasa lapar. Dan sebab itulah kami nak ajak mari melakukan ibadah korban bersama dengan kami. Masya Allah. Dan nanti ada perkongsian sikit. Wallahualam. Sekian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Kembali kepada moderator. Masya Allah. Masya Allah. Itu sikit baru sebagai mukadimah Ustazah, sebagai moderator tadi kata tak nak cakap lama. Bila dah pegang mic start, dia tak ingat dah. Masya Allah. Tapi insyaAllah kita ada satu ruang lagi untuk Ustazah nanti. Tak payah dah. Kita Ustaz je belakang.
Okey Ustaz, berkaitan ada soalan penonton tadi, mungkin Ustaz boleh kupaskan sedikit dan juga mungkin Ustaz boleh kupas sedikit mengenai dengan korban itu sendiri. Okay, berkaitan korban ni, kenapa penting sangat kita untuk kita berkorban setiap tahun kalau boleh. Sebab kita dalam tajuk kita ni, korbankan cinta ni, apa yang kita cintakan, contohnya wang ringgit dan sebagainya, kita cuba sembelihkan cinta kita itu agar kita tidak meletakkan apa yang kita ada setinggi-tingginya tanpa melepaskan dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk mengupasnya, disilakan. Korban, bila kita sebut korban, itu yang zahir. Itu yang zahir. Ia datang dari hati. Hati Nabi Ibrahim yang sayangkan Ismail, yang sayangkan Allah. Nabi Ibrahim buktikan. Ia datang dari hati. Samalah juga dengan Habil dan Qabil. Ia datang daripada hati Habil. Ya idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Apabila kedua-dua anak Nabi Adam melakukan ibadat korban, diterima daripada seorang dan tidak diterima daripada yang seorang lagi. Daripada siapakah yang diterima? Yang diterima adalah daripada yang ikhlas buat ibadat korban, dan ikhlas tadi dibuktikan dengan perbuatan. Ini tanda ikhlas, saudara. Hafiz Hiu tanya tadi, apa itu ikhlas? Macam mana kita nak tahu orang tu ikhlas? Oh, say hi sekali. Assalamualaikum. Followers IG Ustazah Asma. Masya Allah, ada 454 orang. Assalamualaikum. Boleh jelas suara saya sahabat-sahabat di IG Ustazah Asma. Sebab Ustazah pusing dah telefon kat IG. Saya buka pula IG Jadi saya nampak saya dalam IG Ustaz Asma, IG saya. Saya buka IG saya. Okey. Jadi dibuktikan dengan amalan. Bila kita sebut korban untuk insan yang kita sayang tadi, Ustaz Tengku Fadli sebut dah, I love you, Aini tadi. Ia datang dari hati, dibuktikan dengan perbuatan. Sebab itulah dalam bab korban yang Ustazah Asma sebut tadi, Allah pun sebut asas yang penting, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai pada Allah, daging tak sampai, darah tak sampai. Yang sampai ialah taqwa di dalam hatimu. Yang sampai ialah keikhlasanmu melakukan ibadah. Yang sampai ialah keikhlasanmu membuktikan kasihmu kepada Allah mengatasi segala-galanya. Sayang kita kerja sayang, kita buat bisnes dalam suasana wabak COVID ini lagi, dapat untung, mestilah nak simpan, sayang. Tetapi kita buktikan sayang kita kepada Allah, kita utamakan. Sebab itulah perkataan korban, root word dia daripada qaruba. Qaf, ra, ba. Qaraba. Bahasa Arab, qaraba maknanya dekat. Qaribun, dekat. Sebab tu Melayu pinjam. Sahabat, qarib. Sahabat qarib. Qarib, sahabat qarib. Maknanya sahabat yang dekat. Qarib itu. Itulah asalnya qaruba, qarib, qurban. Dan orang Melayu juga guna untuk keluarga. Keluarga orang Melayu sebut perkataan apa daripada root word qaraba tadi? Siapa tahu? Dalam perkataan Arab yang nak beri maksud ahli keluarga yang dekat daripada perkataan qaraba tadi. Jadi Melayu, jadi apa? Cuba tulis maksud. Saya nak beritahu makna dekat ni. Sahabat qarib, sahabat karib, bahasa Melayu kata dekat. Kalau ahli keluarga daripada perkataan qaraba ni jadi apa? Betul, Razifah Hasan Al-Basri jawab.
jadi kerabat. Jadi kerabat. Akrab pun betul juga. Betul Kak Normah. Betul. Akrab pun betul. Akrab maknanya dekat. Akrab bahasa Arab. Kalau qarib dekat. Akrab lebih dekat. Kalau qarabah kerabat. Cuma kalau bahasa Terengganu kalau kerabat dia maksud lain. Kerabat. Kerabat maknanya khabar. Kalau bahasa Terengganu kerabat pokoknya. Dia mengkerabat pagar. Ustaz Teguh Fadli mengkerabat pagar Tati. Pergi makan roti canai. Itu kerabat. Itu lagi kerabat. Itu bahasa Terengganu. Tapi balik pada tadi, qaruba dekat. Qarib, sahabat karib dekat. Kaum kerabat dekat. Kawan yang akrab dekat. Itulah root word kepada perkataan qurbanan ilallah. Nataqarrab ilallah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini satu bentuk ibadah yang khusus. Yang kita tak boleh nak buat ibadah haji dah sekarang. Maka ibadat qurban yang kita lakukan ini. Qaruba. Qurbanan. Jadi untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Ada di kalangan kita masih ada gaji lagi. Alhamdulillah. Di sini ada yang ada gaji lagi. Alhamdulillah. Tulis alhamdulillah. Ada yang bisnesnya masih okey. Tulis alhamdulillah. Ada orang yang masih menerima pencen. Tulis alhamdulillah. Maka kita buktikan kesyukuran kita. Kita bersyukur pada Allah dengan rezeki yang Allah masih beri pada kita. Kita buktikan kesyukuran, keikhlasan tadi untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan ibadah korban dalam musim dia sekarang. Kita dah lepas dah Ramadan. Kita dah terlepas. Kita lepas dah Syawal, puasa 6, lepas dah. Sekarang ni kita ada pada musim untuk melakukan ibadah ini. Saya bila Tuan Hafiz tanya tentang ikhlas tadi, saya teringatlah ada seorang ustaz, ada seorang guru, dia kata tapi contoh yang dia beri tu agak macam mana saya nak kata agak takut orang tak sedap nak dengar, tapi memang boleh faham makna ikhlas. Boleh tak saya nak share sini tapi nanti kan takut tak sesuai. Tapi ustaz tu dalam menerangkan makna ikhlas, dia bagi contoh yang sangat menarik. Tapi kurang selera sikit kalau kita dengar contoh tu. Jadi boleh ustaz, boleh. Kita cuba dengar. Kita cuba fahami. Tapi tak apa sedap sikit ustazah. Macam mana ustazah? Boleh tak? Tapi Ustaz ejah sikit. Tapi tak apalah. Cuma yang dengar tu kena dia punya penjelasan tentang makna ikhlas dia. Perbuatan kita ni, kita nak ikhlasnya gini. Senang kita faham. Tapi contoh dia tu kita kena tutup hidung lah sikit kena tutup hidung. Boleh? Boleh. Dia kata gini Ustazah. Saya minta maaf dulu dengan yang sedang menonton. Tapi contoh yang ada seorang ustaz ni dia bagi kata kita ikhlas ni. Saya minta maaf saya ambil ucapan dia tapi untuk mudah faham. Dia kata seperti kita buang air besar dia kata. Bila kita buang air besar keluar tu kita tak ada dah duduk tengok, tilik lagi, kita flush, kita lupakan. Dan kita tak nak pun ada orang tahu. So mana cair ke, stokor ke, warna ke, bau durian ke, bau apa, kita tak nak orang tahu dah. Selepas kita pun buat, tak tengok. Kita tak tengok, kita flush, let it go. Okey, subhanallah, mudah faham. Maksudnya kita pergi tolong orang, kita tahajud, kita puasa 6 baru ni, jangan duduk. Kadang-kadang kan ada orang dia suka
tenangnya bertahajud pada saat ini. Oh, pukul 4 pagi dia buat status WhatsApp. Pukul 4 pagi dia buat status Facebook. Tenangnya berdoa pada saat ini, bertahajud. Dia nak suruh orang tahu juga dia tahajud tu. Jadi contoh yang dia buat tu maknanya kita ni jangan kita sibuk duduk renung, duduk tilik kebaikan yang kita buat, ibadah yang kita buat. Let it go, flash je. Bukan nak beri ada orang marah. Ni geng-geng cyber trooper ni nanti ada yang potong video ni. Ada ke nak cerita bab ikhlas, kias dengan buang air besar. Ni takut ada yang jenis potong video 5 saat, 10 saat ni. Betul lah. InsyaAllah dah Ustaz. Faham. Faham benda sangat sampai. Muslim Learning Amal. Terima kasih Kak Normah Yusof. I get you Ustaz. Ya. Apa yang Ustaz tu share begitu. Maknanya dan kita pun apa sebenarnya yang selalu perlu kita ingat? Apa? Kesalahan kita pada orang. Yang tu kita kena selalu ingat. Dosa kita kepada Allah. Yang tu selalu kita kena ingat. Ini orang yang ikhlas. Amal soleh yang kita buat, kebaikan yang kita buat, simpan itu. Tak payah duduk kira dah. Ada orang dia kira, bulan ni saya sedekah 3,000 dah. Jangan. Kebaikan yang kita buat, sembunyikan dia. Kita tak nak orang tahu pun. Dan seikhlas amalan, seperti seorang itu kentut dia tu. Aromanya keluar, tapi dia yang buat ni tak nak pun orang tahu. Kesan amal dia ada. Berat dah Ustaz mengarut dah. Tapi gitulah untuk mudah faham. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan melainkan untuk buat amalan dengan penuh keikhlasan. Dan kelebihan orang ikhlas ni masya-Allah. Satu hari ketika Nabi SAW dan para sahabat pulang daripada peperangan Tabuk. Rasulullah dan para sahabat. Tabuk ni jauh dari Madinah. Rasulullah dan para sahabat naik bukit, turun bukit, redah lembah, panjat bukit balik nak sampai ke Madinah. Lalu Rasulullah berkata pada para sahabat, ada orang, mereka sekarang berada di Madinah. Kita naik bukit, turun bukit, mereka mendapat pahala yang sama dengan kita. Mereka nak sangat join kita ni. Habasahumul uzur. Mereka terhalang disebabkan uzur. Mereka nak sangat datang berperang, berjihad, tapi mereka uzur tak boleh datang. Oleh kerana niat mereka yang ikhlas itu, mereka dapat pahala. Allahu Akbar. Macam kita sekarang, nak sangat hadir majlis ilmu, nak sangat ke masjid, nak sangat buat ibadah, nak sangat ziarah mak ayah dengan penuh keikhlasan, pahala berjalan. Dan satu lagi, kelebihan orang yang ikhlas ni, insya-Allah, apa yang kita selalu buat ketika kita sihat, apa yang selalu kita buat ketika tidak ada musibah, tidak ada wabak, pahalanya berjalan. Allahu Akbar. Macam orang selalu semayang duha. Dia selalu semayang duha. Tiba-tiba dia uzur, dia sakit, tak boleh nak semayang sunat, fokus semayang wajib saja. Pahala yang dia duk buat selama ni semayang sunat itu berjalan pahala duhanya insya-Allah. Orang yang selalu hadir ni dekat Ustazah Asma buat kuliah mingguan di Dewan Asma, ni pun kita ni galeri Ustazah kan, kita pinjam gambar buat background malam ni. Itulah. Yang selalu datang kuliah, nak datang, tiba-tiba sekarang tak boleh datang. Dapat pahala. Yang selalu menonton live, selalu memang ada jadual tengok live semua malam-malam. Tiba-tiba malam ni line internet dia tak elok, ataupun kredit dia habis dah, ataupun ikutlah apa, bateri habis, tak boleh nak tengok. Dia selalu tengok majlis ilmu, tapi terhalang. Niat, nak sangat, insya-Allah dia dapat pahala. This is the power of ikhlas. The power of sincerity. Sincerenya dia nak buat sesuatu. Keikhlasan.
ikhlas, ada kalanya amalan kecil pahalanya menjadi besar kerana ikhlas. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, ini yang terakhir daripada saya lah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sangat menarik. Ketika Iblis bersumpah, di hadapan Allah, ya Allah, tolong tahan saya, jangan masukkan saya dalam neraka lagi ya Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Iblis bersumpah, ya Allah, oleh kerana Adam ini punca aku terkeluar dari syurga, aku masuk neraka, ya Allah, aku bersumpah, aku akan menyesatkan seramai mungkin anak cucu Adam, dan aku nak bawa mereka bersama aku masuk neraka nanti. Adam punya pasal, aku nak tarik anak cucunya supaya masuk neraka bersamaku. Aku pasti akan menyesatkan mereka ya Allah, kecuali. Ni sahabat-sahabat sekalian, Iblis royak awal-awal dah. Iblis kata aku pasti akan menyesatkan anak cucu Adam, aku pasti akan usaha bawa mereka bersama aku masuk neraka, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang jenis ikhlas. Oh, kalau jenis ikhlas jam, aku tak boleh nak buat apa dah. Syaitan, Iblis sendiri mengaku, aku akan sesatkan anak cucu Adam, kecuali hak jenis ikhlas tu, aku tak boleh nak buat apa. Dia surrender dah. Allahu Akbar. Inilah kelebihan ikhlas di dalam amalan kita, kekuatan. Dan seseorang, dia boleh istiqamah melakukan sesuatu bila ada kekuatan ikhlas tadi. Yang buat bisnes, dia niat nak bayar zakat, dia niat nak create job, dia niat nak bantu orang susah, dia niat lagi besar bisnes dia, lagi banyak dia boleh bersedekah. Keikhlasan itu akan menyebabkan dia jadi kuat. Datanglah ujian, datanglah wabak, datanglah cabaran, ikhlas tadi jadi tonggak. Alhamdulillah, Ustazah Asma, Ustaz Tengku Fadli dan tim NGO banyak bantu orang susah. Kenapa boleh bertahan? Saya yakin di antara, selain daripada support daripada masyarakat, tapi kerana kita ada niat yang ikhlas, maka Allah beri kekuatan pada kita. Yang berdakwah, yang bekerja dan sebagainya, yang cari rezeki, keikhlasan nak cari rezeki yang halal, itu adalah sumber kekuatan kita. Dan siapa yang tahu bab ikhlas ni? Ikhlas ini antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia antara kita dengan Allah. Cuma saya duduk berhati sekarang ni, Allahu Akbar. Ada lagi yang jenis suka tunjuk duit, suka tunjuk kekayaan di Facebook, Instagram. Kadang-kadang kita duduk fikir, apa dah duduk main pitih ni, duduk main tunjuk pitih, ya Allah, betul. Baguslah awak tu jadi kaya. Dan kita pun tak kata dia tu tak ikhlas. Kita tak menilai, kita tak menghukum hati dia. Dia kata kita ikhlas, takkan kita nak sedekah orang, kita nak tunjuk orang. Dah, kita ada duit tu alhamdulillah. Tapi bila kita duk tunjuk-tunjuk, apa perasaan orang susah tengok kita duk main duit gitu. Orang dalam suasana wabak sekarang, kita jagalah hati orang di sekeliling kita. Kita ada duit banyak, alhamdulillah. Kena selalu sebut. Ni saya nak pesan. Yang terakhir, tadi terakhir dah. Yang ada bisnes, yang duit banyak, kena banyak sebut ucapan Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini dalam surah Al-Kahfi yang kita baca lepas maghrib tadi. Kisah dialog dua orang pemuda. Seorang pemuda kaya, ada 2 kebun. Kebun dia ada kebun anggur, ada pokok kurma keliling, ada sungai yang mengalir di antara 2 kebun. Kaya dia. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, tapi dia sombong. Bisnes dia bagus, kebun dia segar, sihat. Dia cakap aku duit banyak, aku sale aku naik. Sekarang ni dia sombong.
Yang seorang tadi kata dia ni tak ada lah kaya sangat, tapi dia kata aku yakin Allah beri pada aku lebih lagi di hari akhirat nanti. Cuma aku nak nasihat kamu, kalau kamu masuk dalam kebun, tengok tumbuh-tumbuhan kamu hasil banyak, kamu kena selalu sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, ini semua dengan izin Allah bisnes aku ni. Tiada kekuatan melainkan milik Allah. Supaya kita tak sombong, supaya kita lihat segala nikmat ini dari Allah. Secara kekuatan yang kita miliki ini dari Allah. Selalu sebut gitu. Siapa sini kalau ada kawan-kawan dia orang bisnes, orang yang dapat rezeki banyak, pesan kat dia, selalulah sebut Masya Allah la quwwata illa billah, bagaimana disebutkan kisah itu di dalam surah Al-Kahfi. Jadi sekadar ini dulu daripada saya, Ustazah. Terima kasih di atas jemputan. Kita pun terima kasih sangat dapat berkongsi dengan follower Ustazah Asma. Kita pun ada juga, saya pun ada juga buat kuliah-kuliah kecil-kecilan di page saya. Kalau yang ada masa, jemputlah. Tapi kita buat kuliah biasa-biasa je lah di FB saya ni. Wallahualam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, kupasan yang sangat menarik, sangat-sangat. Jadi diharapkan semua dapat banyak poin yang Ustaz utarakan tadi. Jangan ingat yang flash saja Ustaz. Kan ingat bab flash tu kan, ikhlas tu. Ingat yang tu je. Banyak poin-poin tu lah. Tapi menarik dia punya metafora tu. Sebab apa benda tu mudah dipahami. Dan semua ramai yang komen tadi faham lah. Maknanya kita buat sesuatu yang ikhlas tu, kita lupakan lah. Maknanya kita tak ungkit lagi. Dan kita rasa kita serahkan sepenuhnya pada Allah SWT apa yang kita buat, insyaAllah. Jadi Ustaz, insyaAllah banyak ilmu yang kita dapat pada malam ini berkaitan dengan pengorbanan. Dalam kita menuju Allah ni, kita perlu korbankan, kita perlu sedekahkan apa yang kita ada. Dalam kita mencari rasa cukup dalam diri kita itu dengan kita melepaskan. Jadi bukan kita rasa cukup tu terkumpul banyak-banyak, tapi kita rasa cukup dengan melepaskan apa yang kita ada, dalam kita merasakan bahawa pemberian Allah itu adalah sebagai pinjaman untuk kita berikan kepada orang yang selayaknya juga, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebelum kita berakhir pada malam ini, masih lagi ramai tertanya berapa umur Ustaz sebenarnya? 50, 40 ke 30? 60. Kita erek dah, ingat ke tak ingat dah, hanya tanya juga. Ingat. Kita semangat erek. Senang ke? Rahsia ke mana ni? Tak payah nak rahsia apa, tak payah rahsia. Senang je. Kalau dia orang pergi kat Facebook saya ada lalu dah. Okey. Facebook saya, dia ada sebut tarikh birth, date of birth. Jadi supaya dia orang dapat bagi hadiah birthday pada saya, dia tengok kat Facebook saya. Comel. Boleh follow semua Facebook page Ustaz Zainul Hisham, insya-Allah boleh follow. Boleh follow ramai malam ni, insya-Allah. Senang je dia pergi kat Kemudian Facebook. Ustaz, insya-Allah sekali lagi terima kasih kepada Ustaz yang bersama-sama kita pada malam ini dengan kesibukan Ustaz ni. Alhamdulillah banyak ilmu dia dan moga ada manfaat untuk semua dah. Dan terima kasih juga kerana mempromot galeri Ustazah Asma Harun di belakang tu. Ada tudung. Alhamdulillah, ramai yang rindukan nak pergi tu. Alhamdulillah. Ramai yang rindukan nak pergi ke galeri Ustazah tu. Saya lupa nak beritahu apa Ustazah? Saya tengok komen-komen orang tu kan. Saya nak ucap terima kasih sebab ada yang doa-doakan kita, saya terharu sangat. Ada doa yang panjang, ada yang tanya khabar, ada yang nampak Ustazah macam letih. Hari ni banyak daripada pagi, lepas tu pergi ke ladang Kuala Selangor, lepas tu balik, lepas tu macam tak berhenti lagi lah sampailah sekarang. Macam dok dah nak makan tadi. Jadi cakap kan dok dah nak makan gitu. Lepas tu ada yang kata Ustazah ngandung ke, nampak penat Ustazah ngandung, ada kot yang tanya gitu. Ada kot nampak tu Ustazah kau gemuk, nampak Ustazah ngandung ke, macam-macam lah soalan saya tengok, tak suka juga. Kawan puan lagu tu lah, nampak gemuk sikit, ngandung ke, gini. Gitulah kita ni kan duduk rumah, makan banyak. Ustazah,
Ya Ustaz. Ustazah, saya nak tanya sikit Ustazah, minta maaf lah. Oh, Ustazah kuliah, biasa Ustazah kuliah kan, sejam setengah, 2 jam. Lepas selesai kuliah, Ustazah ada tak rasa letih badan? Letih, nak kena rehat sekejap, ada tak? Oh, mesti dah Ustaz. Letih lepas cakap kan semangat. Sekarang ni kita ada kelas setiap pagi tu. Lepas tu main lembek lah, main dok. Okey. Ustazah, saya nak cadangkan satu perkara pada penonton, bukan pada Ustazah ni, pada para penonton. Terutamanya para peminat Ustazah Asma Harun. Saya nak showkan, hadiahkan pada Ustazah Asma kursi macam saya dapat ni. Oh. Ustazah, Ya. saya ni ada seorang sahabat, ada orang hadiahkan pada saya kursi ni, dipanggil gamers chair. Okey. Kerusi untuk orang main game. Okey. Jadi saya ni dulu Ustazah, kalau kuliah, lepas kuliah ni saya ada katil ni, saya ada buat bilik sini sebelah ni ada katil. Saya bilik untuk studio live saya lah. Dulu lepas kuliah saya semek, semek. Ya. Persembekan. Tahu sembek. Tersembek. Jadi saya duduk semek atas katil sebab letih Ustazah, lengah badan. Ya. Adalah seorang sahabat yang hadiahkan pada saya gamers chair ni. Jadi saya duduk Ustazah. Sekarang ni kalau saya 2 jam tak berasa. Oh, hebat kan. Ustaz, berapa harga tu? Nampak sedap tu. Berapa harga? Ustazah tak payah tanya harga, tahu dah Ustazah kaya. Bagi peluang pada sahabat-sahabat. Oh ni. Kejap, orang IT nak tengok kursi Ustaz tu macam mana. Sekejap kita tunjuk. Ustaz tunjuk sikit. Kursi hebat Ustaz tu. Gamers chair. Ni Oh gitu. Ada orang tahu Ustaz, Ira nak tahu harga dia berapa biasa orang jual tu? Gini, Ustazah. Ustazah boleh beli sendiri kursi ni, tapi Ustazah bagi peluang pada sahabat-sahabat kita nak buat pahala Ustazah. Okey. Okey. Biar dia orang buat pahala. Biar dia orang buat pahala. Macam saya sekarang Ustazah, setiap kali saya kuliah, orang yang bagi sumbangan pada saya ni dia dapat pahala. Masya Allah. Ustazah nak tahu siapa yang bagi ni? Siapa? Dila Mamadil tu. Yang saya kat Mamadil tu. Orang Terengganu kok. Ya. Tahu susu Mamadil tu? Tahu. Ya, jadi saya memang baik dengan suami dia tu, Zuan tu. Jadi isteri dia lah, bang, kita beli hadiah kursi ni satu ke Ustaz. Dia poda atau ke rumah saya di Shah Alam. Jadi saya kata lah, pahala berjalan je. Itu ada maklumat daripada Izzah Atirah tu. Harga dia dalam 700 hingga 800 gitulah. Jadi saya showkan, siapa yang berminat nak buat pahala, komen di ruangan komen, saya nak menyumbang kepada Ustazah Asma kursi ni. Sebelum Ustazah beli sendiri, baik kita buat dulu. Sungguh. Terima kasihlah Ustaz beri cadangan. Sebab betul, saya faham, waktu saya tanya tadi, Ustazah lepas kuliah ada rasa letih ke tidak? Memang rasa. Kau rasa letih. Bila Ustaz cerita ni, kau rasa. Memang letih. Dia pesan. Bahagia sambut wala tanggung. Masya Allah. Lepas tu kan saya nak cerita ke sahabat-sahabat, Ustaz Said ada produk yang sangat bagus. Ustaz cerita sikit sebab anak-anak kami pun suka tapi tak repeat je. Lupa nak repeat. Ustaz Said ada Ustaz keluarkan produk campuran habatus sauda madu apa. Ustaz cerita sikit Ustaz. Dengan buku sekali. Okey.
Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Saya sebenarnya untuk makluman lah pada sahabat-sahabat sekalian, sejak tahun 2014 Ustazah. Ha. 2014 dulu saya mula berniaga lah, dan sebab saya berniaga ni, saya ada masalah resedung teruk. Bersin sokmo, lepas tu berhingung, berkehak pagi-pagi teruk. Jadi saya cuba makan habatus sauda, makan betulan balik dari Yaman dulu ada supply madu. Jadi saya amalkan habatus sauda dengan madu tu. Sejak saya amal tu, dia jadi berkahak, berhingung, saya demam 3 hari saja. Berkahak, teruk demam. Kemudian saya teruskan, isteri yang beri semangat, bang terus je lah makan. Rupanya ia adalah healing crisis. Dia buang sinus tu bila kita makan habatus sauda ni. Jadi saya pun lepas hari ke seminggu lebih, dia jadi lega saja, semakin slow-slow. Itu cerita 2014 lah. Kalau sekarang ni, belacang boleh makan balik dah. Dulu saya tak boleh makan belacang, ni boleh makan balik dah belacang, seafood, alhamdulillah. Isteri saya, dia buat PhD masa tahun 2013, dia buat PhD di UM 2013-2014, migraine tu nak kena tarik rambut semua. Bang, tarik rambut. Kita orang suruh tarik rambut, kita tarik lah. Lepas tu saya kata saya lega dah ni, abang lega dah ni, try lah makan. Dia pun try juga habatus sauda, madu, dan alhamdulillah slowly Allah bagi kurang lah migraine. Sekarang ni ada juga sekala-sekala, tapi beza sangat lah dengan masa dia duk buat PhD dulu. Dari situ Ustaz, habatus sauda dengan madu ni dok kisah ambil apa-apa produk. Sebab ada ke orang amal tapi nampak tak berapa ada perubahan tu, faktum je sebab tak istiqomah ke ataupun jumlah ke kan? Gini, ambil habatus sauda brand apa pun tak apa, yang penting kena habatus sauda yang pure lah. Ada juga yang orang jual habatus sauda, dia campur minyak lain lagi, minyak sim-sim tu dia nak banyakkan volume. Ada yang habatus sauda 100%, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah istiqamah Ustazah, istiqamah. Betul. Saya bila makan, teruk saya demam, saya batal ceramah 3 hari. Saya ngokor, you know, ngokor demam, mengokor. Pengokoran berlaku. Pengokoran, ngokor, bersih, berkokok, demam. Bahasa Ganu ya, ngokor tu macam sejukkan, macam toilet punya duduk ngokor. Tidak tegang. Mengokor. Mengokor. Jadi Ustazah, isteri saya lah yang duduk support makan. Lang ni jangan berhenti lah. Kita pun terus dan slowly dia berkurang. Isteri saya pun migraine dia pun slowly pun berkurang, alhamdulillah. Cumanya kami ni, mari kita beli lebih sikit kita pergi jual. Kita boleh makan free. 2014 dulu. Beli lebih, pergi jual, kita punya boleh makan free. Jadi berkembang. Dia jadi berkembang, orang repeat order, ada orang nak jadi ejen. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Ni musim Covid ni lagi banyak orang duduk order. Dan kita dapat Masya Allah. Boleh lah. Ustaz share nombor telefon Ustaz, sebab saya tengok banyak dah testimoni yang bagi feedback, sebab kita yakin Ustaz jaga kualiti tu. Buat kita bimbang, kita dah tahu madu orang ambil mana. Cuba admin pin yang nama Suhaili Yusof ni, Kak Suhaili Yusof. Alhamdulillah ni antara tapi yang IG nak dengar. IG Ustaz sebut sekali nombor telefon, nanti orang IG tulis. 010 010 tulis ya lagi 205 3344. 3344. Jangan WhatsApp malam ni esok pun tak apa. Malam ni pun boleh, tapi takut staff yang urus tu dia tutup handphone malam kot. Ni tengah malam dah. Tapi boleh ambil nombor. Ada yang kata nak nombor telefon. Ustaz memang ada jual produk yang nak. 010-205-3344. Terima kasih ya Sweetie dia share. Comel. Cuma satu lagi Ustazah.
Kalau dia orang nak beli di Shopee, boleh juga. Kalau nak di Shopee ada, senang di Shopee, dia type je RIZQ Rizq Enterprise. Rizq Enterprise. Nama dia- produk Ustaz apa? Nama produk Ustaz apa? Saya brandkan dengan nama Unit. UNEED. Oh, unit. UNEED, unit. Okey, unit. Yeah. Awak perlukan. Unit, insya-Allah. Ustazah, Uh-uh. cuma sekali lagi Alang sebut ni, bila saya daripada 2014 sampai ke tahun lepas, alhamdulillah lah ramai masyarakat yang amal, kita dapat feedback masalah migraine, masalah resdo, lepas tu masalah sesungguh tu, masalah tu pun banyak yang makcik-makcik cerita anak-anak dia ada sesungguh tu Dia kata masa tak boleh semayang tu, masa tak boleh semayang dia sakit perut tu Ustaz, sebutan betul segugut. sesungguh perut tu. Itulah hak sakit perut masa tak boleh semayang tu. Sesungguh. Kalau nyakit orang lelaki merungup. Okey, insya-Allah Ustaz. Kita support. Yang terakhir, bila ramai parent-parent kata, Ustaz, anak-anak kecil susah nak pujuk makan batu sauda. Susah nak pujuk. Jadi, ini hikmah PKP jugalah. Akhir tahun lepas, kami bincang dengan ada satu kilau, ambil masa 2-3 bulan nak cek rasa dan sebagainya. Alhamdulillah, kami buat satu produk yang anak ustazah makan tu, yang dalam sachet tu kan. Yang hari tu saya bagi tu, letak dalam sachet, kita campur saja habang sauda, madu, kurma dan delima. Lepas tu ada sikit lagi lah. Suruh budak sedap makan. Dan alhamdulillah jalan. Anak-anak kecil ni dia senang makan. Alhamdulillah. Terima kasihlah Ustaz. Ustaz ada beri hadiah. Lepas tu saya pun rasa buat budak-budak memang jadi sedap. Sebab batu sauda, dia kan rasa macam minyak, rasa sedap lah. Tapi bila Ustaz buat campuran tu, budak-budak pun makan sedap lah. Gitu kan. Jadi nak cakap ganung. Sahabat-sahabat, insya-Allah siapa yang berminat bolehlah cari produk. Gilah senangnya pergi kat page Ustaz Nur Hisham. Pergi kat page mesti ada elang. Ada kan Ustaz? Sebab itulah rahsia, walaupun Ustaz Nur Hisham umur dia 65 macam 25. Dia amalkan madu dengan batu sauda. Dulu mungkin masa banyak resdung, muka jerawat apa kan Ustaz Dulu tua, sekarang muda. Oh dulu tua. Dulu tua sekarang muda. Okey betul. Kuat ngepeng. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Minta maaf dan terlebih masa. Minta maaf juga dari saya. Sama ganung jumpa. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Encik Suami silakan. Tutup majlis. Jadi itu saja daripada kami dan sekali lagi terima kasih Ustaz kerana meluangkan masa bersama kami dan juga Ustazah, ada dia orang kata cari Rizqan tu tak jumpa di Shopee, dia kena tulis jarak sikit. RIZQ kemudian jarak ENT. Siti Norafisah tu dia kata tak jumpa di Shopee. Boleh tak admin tolong sekejap, tolong tulis balik. Dia gini, RIZQ kemudian jarak ENT. Yes, terima kasih Allah jutin dia. Gitu enterprise Ustaz. Ustaz dah disebut enterprise tu ENT. ENT. Nak sebut takut salah. Begitu. RIZQ. Rezeki lah rezeki. RIZQ. Artu besar. Ustazah, kita minta dia akan print screen sekarang. Ya, print screen. Dia sebenarnya Rizki Enterprise, Ustaz buat pendek. Rizq. RIZQ ENT. Enterprise. Okey, faham. Ustaz cuba sebut Enterprise. Ustaz boleh sebut tak? Patutlah. Oh kita faham dah, patutlah. Rupanya Ustaz memang ada masalah.
Ustazah dengan Ustaz Tengku Fadli boleh pula buat best sikit. Saya nak ambil gambar Okey. skrin ni. Nak print screen. Very good. Kita faham Ustaz. InsyaAllah. Screen. Pering screen. Kita faham. Dengan orang Ganu dah ada agak kita faham. Okey Ustaz. Kita gurau-gurau ada Ustaz dah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Kalau kita biar Ustaz dan Ustaz ni tak habis ni malam ni. Jadi kita jadi insyaAllah Terima kasih banyaklah. Terima kasih banyak. terima kasih juga Ustaz tu. Semoga perjalanan dakwah Ustaz dipermudahkan dan Ustaz sihat semua. Amin. Dan insyaAllah Allah terima semualah kata-kata dan juga pengorbanan Ustaz dalam jalan dakwah ni insyaAllah. Dan doakan kami juga Ustaz semua. Saya tengok di ruangan komen tadi ramai nak beli kursi untuk Ustazah ni. Dia orang nak berebut pahala tu. Alhamdulillah. Ustazah biar jadi. Bagi peluang dia orang nak buat pahala. 100 orang nak beli ni gua ada Ustaz. Kalau ada ramai lagi, dia pergi cari ustaz-ustaz lain pula, beri hadiah pada ustaz-ustaz lain pula. InsyaAllah. Okey, baik, insyaAllah. Terima kasih semua yang bersama kami pada malam ini. Alhamdulillah, insyaAllah di kelainan masa kita akan bersama lagi. Jangan lupa janji temu Ustazah dengan kuliah kitab Riyadhus Shalihin pada jam 7 esok insyaAllah. Dan insyaAllah pada minggu depan kita ada beberapa kejutan lah insyaAllah dengan beberapa selebriti juga. Riyadhus Shalihin tiap hari ke? Setiap hari Ustaz, kecuali Sabtu Ahad. Setiap pagi pukul 7, kadang sudah pukul 8.10 gitu. Alhamdulillah kita dah sebulan lebih lah. Alhamdulillah. Setiap hari Masya Allah. Ya, Alhamdulillah setiap hari kecuali satu Ahad. Dan Alhamdulillah kehadiran setakat ni pun Alhamdulillah sangat baik. Capur dua tu dalam 4,000 gitulah. Jadi kita boleh nampak memang sebenarnya masyarakat kita suka kuliah berkitab. Inilah pagi-pagi kuliah berkitab, kita baca, jadi diorang pun ada kitab. Sekali baru masuk bab yang kedua, bab taubat. Jadi dalam lebih kurang 3 minggu sebulan lebih lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang support esok pukul 7. Jadi insyaAllah. Akhir kata insyaAllah sama-sama kita berkorban lah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Berkorban apa jua, berkorban apa saja insyaAllah dalam dakwah, dalam kita nak menggembirakan orang, terutamanya musim PKP ni, kena banyak menggembirakan orang dan turun kepada insyaAllah membantu mereka yang memerlukan insyaAllah. Dan insyaAllah juga untuk makluman semua, di ladang ummah hari ini, di ladang yang diusahakan di bawah Sahabat Amalkan ni baru menerima tetamu yang baru iaitu seekor unta. Dan insyaAllah Ustaz diadu-adukan untuk melawat unta di ladang tersebut lah insyaAllah. Okay, dan insyaAllah yang boleh mendapat maklumat terkini lagi berkaitan dengan korban yang dianjurkan oleh Sahabat Amalkan insyaAllah. Setakat ini dah hampir 200 ekor lembu dah ditempah insyaAllah, dan kambing pun hampir 200 ekor untuk akikah dan juga korban insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi itu saja daripada saya. Sekali lagi terima kasih Ustaz, dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih Ustaz, terima kasih semua, selamat malam, selamat berehat. Selamat sorry Jumaat Subhanallah, mudah-mudahan kita sama-sama qiyamul lail. Mudah-mudahan kita mula baca Al-Kahfi sampai habis sebelum terbenam matahari esok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.